walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, subhanallah, walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, subhanallah, walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi sudi hidupkan kita hingga ke hari ini, tuan-tuan saudara-saudari. Bukan sekadar Allah sudi hidupkan kita, bahkan Allah masih lagi sudi berikan kepada kita macam-macam nikmat. Allah berikan kepada kita nikmat makan, pakai, tempat tinggal. Allah berikan kepada kita nikmat suami, isteri, abang, kakak, adik, beradik, ibu, ayah dan sebagainya. Allah berikan kepada kita nikmat negara yang aman, damai, tenteram, baldatun thayyibatun rabbun ghafur, dan macam-macam lagi nikmat yang Allah akan berikan kepada kita andai kita syukur pada dia banyak-banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila mana kita syukur dengan nikmat yang dah sedia ada pada kita, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bersaudara, macam-macam lagi nikmat Allah berikan kepada kita. Nikmat tidur dalam dewan kuliah, nikmat, tuan-tuan, kan? Memang kan, antara tempat-tempat yang memang nikmat tidur dalam dewan kuliah. Dan saya pun tak kisah, tuan-tuan, kalau nak tidur dalam dewan kuliah, sediakan. Sebab Nabi pun ada sebut, kan? Maknanya bila sebut majlis ilmu, taman-taman syurga, tuan-tuan. Dan Nabi sebut barang siapa yang tertidur dalam majlis ilmu, sesungguhnya dia mendapat bayu-bayu syurga, kan? Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, tak jadi masalah, kan? Jadi kalau nak tidur, tidurlah. Sebab siapa tak tidur rugi, tuan-tuan, kan? Lebih lagi sekarang ni bulan puasa, kan? Naumus saimu, kan? Tidur orang yang berpuasa pun ibadah juga, kan? Jadi Masya Allah. Jadi kalau tak tidur rugi. Tapi kalau semua tidur, saya datang ni buat apa pula, tuan-tuan, kan? Sign tadi pun dah sign dah, tukar, dah dapat, dah sampul surat, tu dia, kan? Jadi kalau memang semua nak tidur, tak apalah, saya balik je. Alhamdulillah, tuan-tuan, kan? Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, nikmat, macam-macam nikmat, kan? Macam-macam nikmat dah Allah berikan kepada kita. Yang nikmat-nikmat tadi, tuan-tuan, kalau kita nak himpun, nak kira, nak hitung, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsu, Allah sebut. Andai kita nak kira, nak hitung nikmat-nikmat yang dah Allah berikan kepada kita, nescaya kita tak boleh nak kira, kan? Daripada start atas kepala kita, bawah kaki kita, kanan kiri, depan belakang, luar dalam, semua benda-benda tu kalau kita nak hitung, memang kita tak boleh nak hitung, kan? Nabi pun ada menyatakan setiap hari kita kena bersedekah. Setiap hari kita nak kena bersedekah, kan? Bersedekah untuk apa? Untuk sendi-sendi yang ada pada tubuh badan kita, kan? Kita pun tak tahu berapa banyak sendi yang ada pada tubuh badan kita, tuan-tuan, kan? Jari telunjuk yang kita tunjuk-tunjuk kuih kat bazar Ramadan, tu kita tunjuk, tuan-tuan, kan?
Bila kita tunjuk tu, betul, jari telunjuk tu, pada jari telunjuk pun dah ada berapa sendi dah. Jadi kalaulah satu sendi kita nak kena bersedekah satu hari, dan setiap hari untuk satu sendi RM1, andai kita ada 100 sendi, kita ada 200 sendi, kita ada 300 sendi dalam tubuh badan kita, bermakna kita setiap hari kena sedekah RM100, RM200, RM300, ya? Jadi sebab itu Allah tahu, nak bilang pun kita tak mampu, tuan-tuan. Nak bilang, nak kira nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita pun kita tak mampu. Apatah lagi kalau nak kena bayar nanti, ya? Setiap hari kita kena keluarkan RM300. Memanglah kita kata gila Allah SWT, ya? Gaji kat sini orang sen sangat, ya? Cuba fikir, ya? Jadi habis nanti duk bayar saja benda-benda macam ni. Tapi ada jalan keluar. Nabi beritahu, sembahyanglah sunat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Tak jadi masalah, tuan-tuan. Jadi dengan kita buat benda-benda tadi, ibarat macam kita duk cover lah, ya? Payment-payment, bayaran-bayaran insurans yang setiap hari kita nak kena keluarkan untuk diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, Allah tak minta kita kira, hitung, bayar nikmat yang dah Allah berikan kepada kita. Tapi satu benda yang Allah minta pada kita buat, sebab Allah tahu kita mampu nak buat. Apa dia? Syukur pada dia banyak-banyak, ya? Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, mata kita jaga, telinga, mulut, lidah, tangan, kaki dan sebagainya, semata-mata nak nyatakan syukur pada Allah. Ya, kita jaga mata kita bukan sebab ni cermin mata baru beli, bukan sebab kita baru ganti contact lens, bukan. Tapi sebab apa? Sebab kita diarahkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga mata kita, tuan-tuan. Pernah satu ketika Nabi SAW duduk di rumah, tak lama lepas tu, tuan-tuan, ada orang beri salam, ya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun jawab salam. Nabi kata, siapa di luar tadi? Orang yang di luar tu ialah Sayyidina Abu Bakar, pak mertua dia, sahabat dan baik dia. Jadi dipersilakanlah pak mertua dia masuk, dipersilakan Sayyidina Abu Bakar masuk, dan salam, duduk di sampingnya. Tak lama kemudian datang pula siapa, tuan-tuan? Ada orang beri salam lagi di luar, ya? Siapa yang beri salam? Umar bin Al-Khattab pula beri salam, ya? Jadi Rasulullah pun persilakanlah Umar masuk. Ini tuan-tuan, para sahabat, dia selalu bersaing sama-sama mereka, ya? Masuk saja Abu Bakar dekat rumah Rasulullah, dia pun update dia punya status Facebook, kan? Dia punya Facebook, dia check in, check in kat rumah Rasulullah, ya? Umar tengok, alamak, Abu Bakar check in kat rumah Rasulullah, dia pun nak buat benda yang sama juga. Dia tak nak ketinggalan. Kokot ada benda-benda yang baru, yang special, wahyu turun dan sebagainya, ya? Jadi Umar ni tak nak ketinggalan. Sama-sama mereka, tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi ni, dia selagi mana dia boleh, berlumba-lumba untuk buat kebaikan, dia akan buat. Ini kita lihat antara perkara yang kalau boleh kita amalkan dalam hidup kita, tuan-tuan. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk buat kebaikan. Berlumba-lumba, tuan-tuan, ya? Sebab ini adalah amalan siapa dia? Para sahabat. Amalan orang hebat-hebat, salafus salih dan sebagainya, berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Hari ini kita berlumba juga, tapi untuk benda-benda yang betulnya duniawi. Tak salah pun juga, tuan-tuan. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah sebut, memang betul kita nak kena kejar, nak kena rebut syurga di akhirat. Yang sana tu betul-betul kita nak kena pulun. Tapi macam mana kita nak pulun dekat sana? Dengan cara pulun dekat dunia ni. Dekat dunia ni kita nak kena lumba-lumba, berlumba. Dalam masa yang sama, ambillah apa kita boleh ambil. Nak ambil pangkat, jawatan, kedudukan, tak salah, tuan-tuan. Boleh. Harta benda, boleh, tuan-tuan. Selagi bendanya halal, tidak haram, apa salahnya, tuan-tuan? Yang tak boleh kalau benda tu haram, benda tu syubhat, benda tu berlaku penganiayaan, penzaliman, tuan-tuan, itu kita tak boleh. Tapi kalau benda tu dengan cara yang baik, halal sebagainya, tak jadi masalah, ya? Jadi tuan-tuan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, tak lama kemudian lepas tu pula ada orang beri salam lagi. Siapa yang beri salam pula? Osman ibn Affan, tuan-tuan, ya? Jadi Osman beri salam, Rasulullah pun jawab salam, dan Rasulullah sila jemput dia masuk. Dan bila mana Osman masuk dalam rumah tersebut, tuan-tuan, bila masuk saja Osman dalam rumah tersebut, Rasulullah sambut Osman dalam keadaan bangun. Tadi masa Abu Bakar masuk, biasa je salam, duduk. Umar masuk, salam, duduk. Tapi bila datang Osman, Rasulullah sambut dia dalam keadaan bangun. Kemudian duduk, sembang, minum-minum. Dah selesai tu, Osman minta pergi balik dulu. Osman balik dulu, tuan-tuan, ya? Jadi bila mana Osman keluar saja daripada rumah Rasulullah SAW, Abu Bakar pun start tanya kepada Rasulullah. Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, tadi aku mai, hang tak bangun. Itu dia. Tak tahulah kalau saya nak wakas sembang Kedah pula, tuan-tuan, tapi tak ada, tuan-tuan, dia cakap bahasa Arab, ya? Jadi Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, tadi aku masuk, aku mai, hang tak bangun, sedangkan aku ni siapa? Pak mentua hang. Itu dia.
Dan aku adalah sahabat yang mula-mula beriman dengan kau ya Rasulullah. Akulah teman di kala suka dan duka. Siapa yang teman kau berhijrah daripada Mekah ke Madinah, duduk dalam gua Sur 3 hari 3 malam, siapa dia kalau bukan aku? Tapi kenapa bila aku masuk tadi tu kau tak bangun? Kan Osman mai hang bangun. Tu dia. Tuan-tuan, kan bukan marah. Bukan kata aku tak marah, cuma nak tanya kenapa? Ada apa-apa ke? Tu cerita dia. Omar pun sama juga tuan-tuan. Omar pun, aku pun sama juga nak tanya ni. Kan? Awak hang bangun dia kata. Sedangkan kau sendiri ada sebut kalaulah ada Nabi selepas kau lakukan Omar. Dan berapa banyak ayat-ayat Quran membenarkan tindakan-tindakan Omar. Tapi kenapa bila aku masuk tadi kau tak bangun pun? Osman masuk, kau sambut dia, kau bangun. Pun tak marah. Tak marah tuan-tuan. Omar kata aku tak marah, cuma nak tahu apa cerita dia. Maka Rasulullah pun bercerita tuan-tuan, apa dia macam mana aku tak bangun. Macam mana aku tak bangun? Sebab aku tengok semua malaikat yang ada di dalam rumah aku semuanya bangun tuan-tuan. Sebenarnya masa Abu Bakar masuk tu pun malaikat dah ada dalam rumah tersebut. Omar masuk, malaikat dah ada dalam rumah tersebut. Ni tuan-tuan. Itu cuma malaikat masa tu tak ada buat apalah, dia duduk. Tuan-tuan, sama juga sekarang ni pun ramai malaikat. Saya pun tak tahu ramai ke banyak malaikat ni. Kita nak pakai apa, ramai ke banyak? Kalau ramai tu manusia, kalau banyak tu bukan manusia, tak apalah. Kita pun bukan jenis dia, nak buat macam mana tuan-tuan. Tapi dia lebih banyak pada kita. Kalau kita dah banyak, dia lagi banyak. Kalau kita banyak, dia lagi banyak. Itu cerita dia. Jadi Rasulullah ni boleh melihat malaikat. Rasulullah boleh melihat malaikat tuan-tuan. Kita yang tak boleh melihat malaikat. Jangan siapa tiba-tiba pula cerita, malam tadi aku lihat malaikat. Jangan ngada-ngada tuan-tuan. Lebih-lebih lagi jangan kita sebut, kita kata kita melihat malaikat Jibril. Tak ada tuan-tuan, malaikat Jibril dah tak turun dah. Malaikat Jibril dah tak turun dah. Siapa yang jumpa malaikat Jibril, itu bermakna dia jadi Nabi. Muka kita ni nak jadi Nabi. Tak usahlah tuan-tuan, ngada-ngada. Semain tarawih 8 rakaat pun kadang tak habis tuan-tuan. 2 kan cerita kat orang, yang 8 tu gaduh dengan orang pun mengaku nak jadi Nabi tuan-tuan. Tak ada. Tu je dia. Tak ada. Malaikat Jibril lepas Rasulullah wafat dia tak turun. Cuma ada pendapat mengatakan bila berlakunya Lailatul Qadar, ketika itulah Jibril turun. Wallahu a'lam bissawab. Sebab dalam ayat tu dia tulis tanazzalul malaikatu war-ruh. Ar-ruh di situ ialah merujuk kepada malaikat Jibril itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Itu cerita dia. Jadi siapa yang kata dia melihat malaikat Jibril itu tembaran besar. Tapi Syekh Jibril kita boleh tengok tuan-tuan. Syekh Jibril Qari hebat daripada Mesir. Saya belajar di Mesir tahun 90 dulu tuan-tuan. Sampai dekat Mesir je, orang Mesir, memang Mesir dia kata, ini bulan sini bulan Ramadan ni, bulan Ramadan dekat Mesir ni special. Apa special dia? Jibril turun. Hampa yang nipu dah tak percaya nanti. Kita bawa. Tuan-tuan, bulan Ramadan datang, dia bawa saya pergi satu masjid besar, masjid tu. Masjid Amr bin As dalam kawasan Kahirah hujung tuan-tuan. Yang besar masjid tu. Sangat besar. Dinding tak banyak, tiang pun tak banyak. Orang Malaysia tak suka. Sebab tak boleh nyandar. Tuan-tuan. Orang Malaysia ni kalau dia masuk masjid, dia tengok tiang. Alamak, habis dah kena booking. Dinding pun dah penuh tuan-tuan. Itu dia duduk bawah kipas je. Why itu tuan-tuan. Dia tak sempat tikaf, dia pun dah terbang tuan-tuan. Sudah-sudah je aqimus solat. Itu dia tuan-tuan. Itu rezeki tuan-tuan. Itu semua rezeki. Saya pun kalau memang saya nak tidur ni, biarlah mulut saya cakap sebab saya nak tidur tuan-tuan. Sebab memang bulan puasa ni seronoknya tidur tuan-tuan. Dan itu tandanya kita tenang tuan-tuan. Bila mana kita tenang tuan-tuan, cool je. Itu cerita bulan puasa ni, kalau kita relax kita santai, itu tandanya kita tenang. Sebab tenang ni penting tuan-tuan. Ramai orang mengejar kesenangan tapi dia lupakan ketenangan. Ramai orang kejar kesenangan tapi dia lupakan ketenangan. Walau sebenarnya dalam hidup ni kita nak kena usahakan tenang. Sebab bila kita tenang, insya-Allah kita senang. Tapi hari ini berapa ramai manusia yang senang tapi dia tak tenang. Betul dia senang tapi sebenarnya dia tak tenang. Ini tuan-tuan. Jadi kita sama-sama usahakan tenang dan senang. Sebab tenang dan senang ni sifatnya berbeza tuan-tuan. Ramai orang boleh makan sedap-sedap, makanan sedap-sedap dia boleh beli tuan-tuan, tapi kadang dia tak ada selera. Dia tak ada selera tuan-tuan. Ini bazar Ramadan, sedap-sedap, tengok mata tu sedap tuan-tuan. Tapi bila Allahu Akbar tak boleh nak suap, tekak dia tak boleh nak terima. Dia tuan-tuan, ada kala ni kita terlambat nak sahur, tak sempat nak buat apa tuan-tuan. Ada nasi kosong, ikan masin sama belacan. Jalan juga tuan-tuan, kicap pula. Tu cerita dia tuan-tuan. Tadi tengok balik sahur tadi tuan-tuan.
rasa macam nak sahur sekali lagi, ya. Sebab apa? Sebab dia selera, tuan-tuan, ya. Selera. Sama juga, tuan-tuan, tilam bantal mahal-mahal kita boleh beli, tuan-tuan. Tilam bantal mahal-mahal kita boleh beli, ya. Tilam, Zianazin, tuan-tuan, ya. Tilam Bono, Zianazin, dia punya duta, tuan-tuan, ya. Kemudian dia tukar Maya Karin, ya. Tuhan tolong lembutkan hati dia, tuan-tuan, ya. Itu ombak ganas, bukan ombak rindu, ya. Tuan-tuan, dan terkini dia tengah cari duta lagi, tak tahu siapa akan jadi duta dia, tuan-tuan, ya. Mungkin dia akan ambil orang yang kuat tidur lah jadi duta dia. Sebab dia nak tunjukkan tilam tu memang betul-betul, kan. Tilam bantal mahal-mahal boleh beli, tuan-tuan. Dah belilah tilam bantal mahal, letak dekat dalam kita punya master bedroom. Tapi malam tu tak lena tidur. Tak lena tidur. Walaupun bantal mahal, Masya Allah, tapi tak lena. Nak lena benda, nak kena top up balik tu. 3,000, 4,000 dah keluar tu. Mana nak top up balik? Ini cerita dia, ya? Pergi semain Jumaat, tak dapat tiang, tak dapat, ya, dinding. Tapi duduk bawah kipas. Ya Allah, tuan-tuan, terlena 5 minit. 5 minit, tuan-tuan, rasa macam 5 jam, ya, 5 jam. Tahanlah macam mana pun. Kalau semain Jumaat ni, tuan-tuan, orang lelaki tahulah, orang perempuan sebab dia tak pergi Jumaat, ya. Tapi kalau nak rasa, pergilah, tuan-tuan, nanti, ya. Kalau dibenarkan, nanti disediakan benarkan, pergilah, kita boleh rasa. Patutlah orang lelaki ni rajin pergi semain Jumaat, ya. Tuan-tuan, ya. Sebab dalam surat khabar ada tidur, dalam surat khabar ada cerita, 10 tahun dulu ada cerita. Sekiranya anda ada masalah tidur, hadirlah ke solat Jumaat, nescaya selesai masalah tidur anda. Tuan-tuan, memang cilaka siapa tulis, artikel tu, ya. Tapi memang betul, tuan-tuan, tak perlu jumpa doktor minta pil tidur, tak payah, tuan-tuan. Pergi je semain Jumaat. Pergi je semain Jumaat, duduk je, tuan-tuan. Aqimus solah. Tahu-tahu dah aqimus solah, tuan-tuan. Tadi tengah-tengah pergi mana? Lena sekejap, tuan-tuan. Ada bawa tilam bantal? Tak ada bawa. Itu cerita. Tapi rezeki lena, ya? Sampai pernah satu ketika, tuan-tuan, siapa yang lena? Yang lena tu, khatib semain Jumaat tu lena, tuan-tuan. Khutbah habis, duduk pertama, sepatutnya ada selawat, Allahumma salli ala Muhammad, tak ada selawat lagi tu. Bila tengok, lah, rupanya khatib tu tidur. Kawan sebelah dia tepuk, dia bangun terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, wa tarik dia, belum, ya? Satu kali khutbah lagi, tuan-tuan, bahaya, ya? Nak beritahu, tidur boleh, tapi kena kontrol maju, ya? Jadi kalau orang sebut api musolah, jangan terus bangun, ya? Tengok dulu, kau kena aku, ya? Jadi tuan-tuan sedang beritahu, ya? Nak beritahu yang namanya tadi, tuan-tuan, yang malaikat Jibril takkan turun. Tapi yang kita jumpa sekarang ni dekat dia siapa? Itu namanya Syekh Jibril. Saya pergi ke Masjid Amr bin As, memang sangat besar, tuan-tuan. Saat pada malam pertama sampai malam hujung memang penuh, tuan-tuan, tak bergaduh. Sembahyang tarawih 8 tak gaduh, 20 pun tak gaduh, tuan-tuan. Walaupun dia punya witir, dia punya kunut, malam pertama pun dah baca kunut, tuan-tuan. Kita kat Malaysia gaduh. Dan kunut lepas 15. Itu dia. Tu tandanya dah nak raya. Itu cerita dia, ya? Lepas tu gaduh lagi, kunut tu tangan tu macam mana? Macam ini ke macam ini? Macam ini ke macam ini? Lah macam ini, tuan-tuan. Bengkak mata. Itu macam-macam cerita kat Malaysia ni. Kadang seronok, kadang kita boleh dengar tergelak. Sikit sebanyak kita kata, ya Allah, seronoknya Malaysia ni, ya? Itu cerita, tuan-tuan, ya? 20 rakaat orang tak lari, tambah dengan witir 3, ya? Dia punya kunut tadi setengah jam, orang tak lari, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab yang baca tu, yang jadi imam tu namanya Syekh Jibril. Memang sangat sedap bacaan dia, tuan-tuan, kan? Tu saya maki korang, itu Syekh Jibril lah, bukan Jibril. Jibril lah juga, tuan-tuan, kan? Kita panggil Syekh Jibril datang Malaysia, jadi imam dekat Masjid Negeri, Masjid Negara, Masjid Putrajaya, tuan-tuan. 8 rakaat bertempiaran orang lari, tuan-tuan. Lari keluar, itu pun selipar salah sebelah dah. Itu dia. Ambil orang punya dah, macam-macam pening kepala, ya? Sampai dekat parking kita pula nak jalan, lah kena blok pula dengan geng 20, ya? Tuan-tuan dah riuh, tuan-tuan, riuh kat perang masjid tu. Kenapa ni? Panjang nak mampus dah. Itu dia. Saya Jibril, tuan-tuan, ya? Itu cerita ni. Itu baru Jibril, belum Israel turun, ya? Kalau Israel turun, confirm kita mampus semua, tuan-tuan, ya? Jadi tuan-tuan, saudara-saudari dirahmati Allah sekalian, ini semua selingan, tuan-tuan, selingan, kan? Selingan biasalah. Kan? Saya sebenarnya bukan apa, tuan-tuan. Kadang pergi ceramah ni bukan nak ceramah sangat, tuan-tuan. Sekadar nak sonok-sonok je, kan? Sebab saya dah ceramah kat Malaysia 25 tahun, tuan-tuan. 25 tahun dah. Lama dah saya dah ni, kan? Separuh daripada usia saya, tuan-tuan. Siapa kenal tak kenal tu tak apa, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan lebih kenal abang saya. Asri Rabbani tu abang saya, kan? Tuan-tuan, ni terbiasa dengar lagu-lagu dia, kan? Buka TV dia keluar, dia buka radio dengan suara dia, tuan-tuan, kan? Zikir-zikir dia, itu Asri Rabbani, kan? Dah tak ada, tuan-tuan,
Dia dah meninggal dunia hampir 6 tahun. 2009 dia meninggal bila tuan-tuan? 2009, seminggu sebelum puasa tahun tersebut, pukul 10.30 pagi. Dalam petang, di atas petang dia dah macam ni, dia RTM 1. Masa tu, minggu depan tu dia nak launching. Masa tu dia launching program TV Syahadah, tuan-tuan. Kan ada rancangan, tuan-tuan tengok TV 1, 6.30 petang ada Syahadah, cerita pasal Islam di Uzbekistan, China dan sebagainya. Jadi lagu tema tu pakai suara dia, Jadi hari tu masa nak launching program tu, dia akan nasyid lah live, Syahadah, satu lafaz kalimah thayyibah. Syahadah, itulah ucapan utama. Suara saya sedap sikit pada dia. Suara dia sedap banyak. Tuan-tuan, so dia baru nak nasyid lagu tadi tu, baru nak nasyid je. 3, 2, 1 tu kedebuk dia jatuh, dia akan jatuh terpelecok ke apa semua. Rupanya memang jatuh. Tak ada lah lepas tu, tuan-tuan, Masa yang sama 10.30 pagi saya sedang berceramah di Ipoh, di Hotel Kasuarina kepada bakal-bakal jemaah haji pada tahun 2009. Tu cerita dia, dah tak ada dah sekarang, tuan-tuan, tapi bila kita dengar, buka radio, ada lagi suara-suara dia, mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Tuan-tuan, sekarang ni aku boleh tunjuklah aku punya taring, sebab dia dah tak ada. Tuan-tuan, kalau dulu orang ada tu dia, tuan-tuan, tak apalah tuan-tuan nak macam mana, dia lahir dulu, sebab tu dia nasyid, Kalau saya lahir dulu, saya lah nasyid sebenarnya, Dia nombor 7, saya nombor 8. Jarak umur kami ni tak panjang, tak jauh, 2 tahun je, tuan-tuan. Dia nombor 7, saya nombor 8. Dia lahir dulu, dia nasyid, dia mati dulu. Tuan-tuan, yang itu aku tanda, so okey lah. Dia mati dulu, okey, aku hidup lagi, tuan-tuan, Kami ni nampak macam kembar lah, jadi tuan-tuan, mungkin saudara-saudari lebih kenal pada dia. Alhamdulillah. Saya pun ini akan menjadikan saya punya dakwah tu lagi mudah. Saya pergi mana-mana pun, orang akan sebut, inilah dulu masa abang saya hidup, inilah adik Ustaz Asri, aku ceramah setengah mampus, dia dapat nama. Tak apa, tak jadi masalah. Aku suka, tuan-tuan, bila dia meninggal, orang sebut, inilah adik arwah Ustaz Asri. Sebut lagi tu, macam seakan kalau tak sebut nama abangku, macam aku ni tak boleh hidup. Tu dia. Tapi aku tak kisahlah, tuan-tuan. Sampai satu tempat tu, dia sebut apa dia? Inilah dia arwah adik Ustaz Asri. Dia kata aku pula yang mati. Dia kata celaka punya lah pengurusi majlis, Tapi nasib baik pengurusi kita dia kontrol macho, tuan-tuan, hari ni, Macam-macam, tuan-tuan, Jadi tu mana-mana dah saya pergi. 25 tahun jugalah, separuh daripada umur saya sebenarnya, Saya ni taklah tua sangat sekarang, baru 44 tahun, tuan-tuan, Isteri pun tak ramai setakat ni, Sebab kota pun boleh 4 je, jadi baru 2,5 lah sekarang ni, 2,5. Tu dia, ada setengah ke tu dia, saya terkejut. Tu dia, tuan-tuan, Saya buat lawak suka-suka, tuan-tuan. Sebab bapak kahwin ni kalau cerita memang laki seronok, perempuan terkejut, tuan-tuan, jantung suspend, tuan-tuan, Tak ada, jangan risau, tuan-tuan, Okey. Jadi mana-mana pergi pun saya suka berkongsi maklumat. Dan kalau nak cerita ilmu di Malaysia ni, tuan-tuan, ilmu ni Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya rasa orang Malaysia ni alim-alim belaka legokan. Sedangkan nak alim ni, tuan-tuan, kena belajar, kena cari guru berdepan. Saya belajar di Pakistan, di Mesir, di Jordan, di Baghdad, tuan-tuan, berperang, bergaduh dan sebagainya. Nyaris-nyaris nak kena liwat je, tuan-tuan. Jangan main. Belajar dekat Pakistan, berwarna-warna tu, jambang panjang-panjang tu. Tengok dahi licin-licin. Nasib baik aku tak licin sangat. Dia tengok dahi licin, tuan-tuan, dia gesek-gesek. Gesek apa aku tak tahulah. Ni cerita dia, tuan-tuan. Alhamdulillah, suci lagi. Alhamdulillah, tuan-tuan. Macam-macam cerita dia. Tapi bila kita simpulkan, Malaysia ni alhamdulillah, kalau kita tengok dengan majlis ilmunya di TV-nya, di radio, di mana-mana, tuan-tuan, sangat banyak. Jadi kalau ikutkan orang kita ni alim ni, ceramah ni pun bukan sembarangan. Bermakna nak datang ustaz yang datang ceramah ni, suspense pun semua alim-alim ni. Sebab semua tengok rancangan tanyalah ustaz. Tu dia. Dia tak faham, dia tanya je ustaz. Biar ustaz tu jawab, banding kepala, tuan-tuan. Saya dah cakap dengan TV, jom kita buat satu rancangan baru namanya Ustaz Tanyalah. Setakat ni tak ada TV lagi nak ambil. Dia kata gila ustaz, kalau buat tak ada siapa nak tengok.
Ya, kenapa? Sebab takut kena tanya. Tak apalah, paling tidak kita nak test ilmu yang selama ni dah belajar 20 tahun ke 10 tahun ke, kita tengok macam mana tuan-tuan. Jadi, ini simpulan. Jadi saya datang ni sekadar sembang, walaupun betul tajuk cabaran masa kini, tuan-tuan. Tapi dengan apa yang saya cerita ni tuan-tuan, akan terjawab benda ni, tuan-tuan jangan risau. Cuma saya punya ceramah ni bukan ada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 20. Banyaknya 20 tuan-tuan. Saya bukan Fadilah Kamsah. Fadilah Kamsah, ya betul, 1, 2, 3, 4, 5. Walhal sebenarnya 1, 2, 3 tu pun kita dah tahu dah. Tapi disusun balik, tu cerita dia. Saya tak ada 1, 2, 3. Siapa reti-reti, siapa tak reti sudah tuan-tuan. Tapi saya suka dalam bentuk macam ni tuan-tuan, penceritaan kisah-kisah. Sebab sebenarnya dalam masyarakat kita, benda ni kita kurang. Kisah menghayati sejarah hidup Nabi, sejarah hidup sahabat-sahabat, ulama'-ulama' salafus soleh, yang ni kita kurang. Kita banyak ditayangkan, ditontonkan dengan benda-benda, imam muda, pencetus ummah, da'i milenium. Siapa semua benda ni tuan-tuan? Seakan-akan kita tak kenal lah siapa Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan. Kalau kenal pun yang 4 tu saja. Walhal sahabat Nabi tu berapa ramai? Kita tak kenal siapa dia sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapa munafik, itu pun sahabat Nabi tuan-tuan. Kita kena kenal dia, sebab kalau kita kenal dia, kita selamat daripada kejahatan dia. Abdullah bin Sabah tuan-tuan, ni siapa? Bapa Yahudi yang masuk Islam tu semata-mata nak rosakkan Islam daripada dalam. Jadi kalau kita tahu sejarah ni tuan-tuan, antaranya kenapa terbitnya Syiah. Berapa ramai orang kita ikut Syiah. Saya pun suka juga dengan Syiah. Bab kahwin dia lah. Bab kahwin, bab jamak tuan-tuan. Dia keluar rumah je boleh jamak dah. Tu dia. Seronok juga tuan-tuan. Tu cerita dia. Ni. Jadi apa agama ni benda yang kita suka-suka je ke? Mana kita suka kita buat, tak suka kita tinggal. Itu ke tuan-tuan? Ni kita kena faham benda-benda macam tu semua. Jadi sambung balik tadi cerita awal. Tak habis pula dah. Sibuk cerita pasal promosi diri sendiri. Saya seronok tuan-tuan, saya seronok. Memang saya suka. Suka bangga diri ni. Itu dia tuan-tuan. Sebab aku tak ada pangkat. Kalau tentera ada pangkat kan, dia bangga. So aku sekarang ni nak cerita apa? Aku ceritalah aku punya sejarah. Bagi bangga sikit. Itu tuan-tuan. Sebab kadang sekali-sekali kita kena bangga dengan diri kita. Kita ni kena bangga dengan diri kita. Kalau tidak, malu je dengan orang, malu je tuan-tuan. Saya daripada kecil sampai sekarang orang hina saya tuan-tuan. Dia paling tidak, saya kena bangga dengan isteri. Orang yang hina saya tu, bagi dia tengok sikit tuan-tuan. Gemuk lah, tuan-tuan. Gemuk-gemuk aku masuk TV. Itu dia. Tuan-tuan, orang apa dia CCTV je. Bukanlah sombong, tapi paling tidak jangan ngatalah ini semua Allah ciptakan. Bodoh macam mana pun ciptaan Allah tuan-tuan. Sebab bila kita kata tu, kita kata Allah sebenarnya. Tak handsome ke lah, tak apalah. Tak handsome macam mana pun, orang minat aku. Nah macam mana tuan-tuan? Ini berapa ramai plan nak tangkap gambar aku. Dalam diam ni curi tangkap gambar ni tak usah cerita lah. Walhal kalau dia datang minta izin, tak kena bayar. Kalau curi-curi kena bayar tuan-tuan. Itu cerita dia tuan-tuan. Ini cerita dia. Jadi kita tengok balik tuan-tuan, sejarah tadi tu, kisah tadi tu, yang kenapa Rasulullah bangun, masa Osman masuk. Dan bila Abu Bakar masuk, Osman dan Abu Umar masuk, Rasulullah tak bangun. Bila Osman balik, Abu Bakar tanya balik kepada Rasulullah. Umar pun tanya juga kepada Rasulullah, kenapa? Jadi apa kata Rasulullah? Macam mana aku tak bangun, wahai Abu Bakar, wahai Umar? Masa kau masuk, dalam rumah aku ni sebenarnya penuh dengan malaikat, tuan-tuan. Sebab Nabi ni memang boleh melihat malaikat. Kita tuan-tuan jangan nak terberak tuan-tuan. Satu je kalau kita boleh lihat pun malaikat maut, itu cerita dia. Siapa tengok ada muka pelik sikit datang kat rumah kita, ting-tong, peliklah muka dia. Tapi bila tengok muka dia tu ada rasa gerun. Itu mungkin tanda-tanda malaikat maut dia tuan-tuan. Jadi masa kau masuk, Abu Bakar masuk, Umar masuk, malaikat-malaikat yang ada dalam rumah aku ni tak bangun. Tapi bila Osman masuk, aku bangun. Aku tanya kepada malaikat, kenapa korang bangun? Apa kata malaikat tersebut? Macam mana kami tak bangun ya Rasulullah? Sayyidina Osman ni start pada dia melafazkan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Start hari dia masuk Islam, tuan-tuan, Osman masuk Islam ni tidak ada paksaan. Osman masuk Islam tidak ada paksaan. Dia orang kaya tuan-tuan, dia educate orangnya, bukan sembarangan. Dia businessman, jutawan. Jadi kalau dengar ceramah lebih kurang tak ada. Otak dia berjalan tuan-tuan. Jadi siapa bawa dia masuk Islam? Abu Bakar. Abu Bakar ni orang kaya tuan-tuan. Saya nak Abu Bakar ni orang kaya, orang ternama.
Jadi dia pun ada geng-geng dia. Jadi geng-geng dia ni siapa dia tuan? Abdul Rahman bin Auf, ni kaya-kaya tuan-tuan. Osman bin Affan kaya-kaya ni. Jadi tiap-tiap hari kadang dia ada pot dia tuan-tuan. Dia duduk di Starbucks. Duduk kat Starbucks tuan-tuan. Minum kopi bean. Tu dia. Ni kalau cerita sekarang lah. Starbucks tuan-tuan nak minum-minum. Tak jadi masalah. Jangan duduk sibuk Yahudi tuan-tuan. Yang hidup ni penuh Yahudi tuan-tuan. Nak makan McDonald tak boleh Yahudi, nak makan tu tak boleh Yahudi. Tuan-tuan, handphone Samsung, iPhone semua Yahudi tuan-tuan. Lagi ratus juta dia sumbang kat Yahudi itu tuan-tuan. Kita duk pakai benda tu. Tuan-tuan, aku tadi hampir-hampir nak pakai Waze tuan-tuan. Waze pun Yahudi. Tuan-tuan, GPS guna pun sesat. Itu dia tuan-tuan. Yahudi buat. Hidup kita ni tuan-tuan penuh Yahudi. Jadi tak usahlah nak beria, nak boykot, nak minum-minum, nak makan sudah tuan-tuan. Habis cerita tuan-tuan. Lepas tu, tak usah cerita kat orang lah. Orang Malaysia ni kalau buat boykot tuan-tuan, bukan mati kebuluran, mati kempunan. Mati kempunan. McDonald buat makan percuma, semua beratur pakai topi, full face tuan-tuan, full face beratur semua. Tak nak orang nampak dia. Perempuan tak pasal-pasal pakai burdah semua tuan-tuan, beratur. Saya kadang minum Starbucks tuan-tuan. Sebab Starbucks ambil kopi Aceh. Aceh siapa tuan-tuan? Orang Islam gitu juga. Jadi nak minum-minum je lah, nak makan-makan je lah. Benda tu halal, tak ada benda jalan tuan-tuan. Kalau benda tu haram ke lain cerita dia. Walaupun baru ni ada macam-macam artikel mengatakan bla bla bla, rujuk balik tuan-tuan. Benda tu kadang zaman sekarang ni dengan benda-benda ni tuan-tuan lagi kadang dahsyat sangat. Benda tak keluar 2 hari 3 hari lepas. Yang meninggal Ustaz Hasan lain. Dia kata Hasan Mahmud pula meninggal. Suka hati mak bapak dia je tuan-tuan. Inilah kadang benda ni dajal ni tuan-tuan. Jangan sangatlah forward panjangkan. Kadang siap cakap lah tu, dah baca panjang-panjang ni, orang buta je tak boleh nak sharing benda ni. Jadi kalau orang celik tak nak kongsi dekat orang yang ni, memang bodoh tuan-tuan. Suka hati. Benda tu betul ke tak betul tuan-tuan? Jangan pandai-pandai tuan-tuan. Ni akhir zaman ni senang sangat kita nak dapat dosa percuma, free semua tuan-tuan. Benda betul dia tulis ayat Quran ke, dia tulis hadis ke, betul ke benda tu hadis? Sahih ke tak sahih? Ini tuan-tuan, orang zaman sekarang ni, saya dah cakap lama dah dulu tuan-tuan. 10 tahun dulu saya dah cakap dah. Akhir zaman ni tuan-tuan, zaman orang jual agama. Mudah tuan-tuan, siapa nak kaya jual agama? Siapa nak kaya pun jadilah orang agama tuan-tuan. Saya kaya tuan-tuan. Ni. Diri sekali diri 2-3 ribu dapat. Tuan-tuan, kaya. Cuma saya ni tak nak tunjuk kat orang lah saya punya kekayaan. Cewa tuan-tuan. Nanti kaptek datang tu dia kan. Tahu tak apa tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, memang saya cakap terus terang. Kalau tidak berapa ramai. Kalau tidak, orang tak kena tipu tuan-tuan. Umrah, berapa ramai orang kena tipu? Berapa ramai orang kena tipu tuan-tuan? Tahun lepas ada satu syndicate buat. Pergi umrah bayar 3,700 je tuan-tuan. 3,700. Boleh pergi, memanglah boleh pergi. Syarikat tu top up sikit kau pergilah. Tapi kau balik kau akan cerita kat orang, boleh, mana ada yang ni 5,000, 6,000 semua mahal-mahal, tipu semua ni. Makcik bayar 3,700 je. Dia tak tahu company top up lagi tuan-tuan. Tiket je dah berapa tuan-tuan? Tiket kapal terbang dah berapa? Tu cerita dia. Lalas sedikit tu dah collect duit tuan-tuan. Dia collect duit berapa ramai tuan-tuan? 15,000 orang dia tipu. 15,000 orang kali dengan 3,700 tuan-tuan, berapa juta dia makan? Itu cerita tuan-tuan. Berapa ramai hari ni minta sedekah tuan-tuan? Senang je. Kita kadang masuk kedai makan tu tuan-tuan, belum sempat order dah datang dah. Kita angkat orang bawa minum, rupanya bawa ni, minta derma. Derma cik. Tuan-tuan, kita kata nantilah bawa nak order. Dia belah tuan-tuan. Kita nak hantar order, orang datang, yang kan orang kedai tu rupanya minta derma ni. Kita kata tak apalah, nanti hantar menu kat orang tu, order. Orang tu datang. Yang kan yang tu datang tu nak hantar barang yang itu, dia tak minta derma lagi. Kadang 4 kali, 5 kali tuan-tuan. Tu belum cerita orang tu orang buta bawa tisu lagi. Bukan tisu sandah, tisu sandah tu, tisu kecil-kecil tu bawa. Yang kita nak tisu ke tuan-tuan? Tapi itulah, dia pun tahu barang ni tak boleh percuma. Kalau bagi duit kena ada pulangan. Tisu bersepah tisu tuan-tuan kat kita. Ini macam-macam. Jadi benda-benda ni nak kena jaga. Benda-benda ni nak kena jaga tuan-tuan. Jadi cerita mula-mula tak pergi mana tuan-tuan. Tapi lantaklah suka hati aku mikrofon kat tangan aku. Siapa berani buat tunjuk perasaan. Tunjuk tuan-tuan. Aku baling mikrofon ni. Jadi apa kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat tadi? Osman ni, dia masuk Islam bukannya bodoh-bodoh tuan-tuan. Dia orang pandai. Dan tidak ada paksaan.
Yang ajak dia masuk Islam tadi Abu Bakar, tuan-tuan. Ya? Yang ni orang kaya-kaya ni, tuan-tuan. Tidak ada paksaan. Jadi, Osman ni bila mana dia lafazkan dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bermula pada hari itu, start pada hari itu, on the dot, dia mengucap dua kalimah syahadat dan masuk Islam, tuan-tuan. Osman benar-benar dapat menjaga kedua-dua matanya daripada melihat benda maksiat, daripada melihat kemungkaran. Makna dia jaga sungguh-sungguh. Dia faham apa yang namanya Islam. Benda halal boleh lihat, benda haram jangan lihat, tuan-tuan. Sampai ke tahap tu, benda halal boleh makan, benda haram tak boleh makan. Jadi dia faham sungguh-sungguh. Sebab dia orang cerdik, dia orang hebat, bukan orang ikut-ikut je, tuan-tuan. Jadi bila mana dia masuk Islam, dia benar-benar dapat menjaga kedua-dua mata je daripada melihat benda-benda maksiat. Jadi malaikat kata, orang macam ini yang kami respect. Bukan bermakna, bukanlah nak katakan Abu Bakar tak boleh nak jaga mata, Omar tak boleh jaga mata, tak. Tapi dia ni kesungguhan dia, tuan-tuan. Kesungguhan. Macam kita tengoklah kadang-kadang ada kawan-kawan kita ni, tuan-tuan, suka particular sangat. Kita kalau nak ajak makan, mana kau nak makan kat mana? Oh, dia tengok, dia punya bukan setakat kesucian, kebersihan tu. Aku tak nak pergi situ lah sebab tengok kursi dia kadang tak stabil, goyang-goyang tu dia. Macam-macam. Kadang kita pun pelik, apa masalah kursi? Kita nak ajak dia makan tu, ikan patin, tompoyak ke, contohan, ni contoh kan. Tapi tak, dia tak nak. Ada. So, dalam agama pun sebenarnya ada orang macam itu, tuan-tuan. Ada orang yang macam itu. Tuan-tuan tak pernah jumpa. Kalau tuan-tuan pernah jumpa tu, Masya Allah, bermakna memang di keliling kita ni masih ada orang-orang hebat-hebat yang bagus-bagus, tuan-tuan. Orang tua-tua kadang kenapa dia tak nak pergi kedai-kedai makan ni semua, tuan-tuan? Sebab dia tak nak pakai pinggan, cawan, sudu yang diguna oleh orang kafir. Minta maaf, tuan-tuan. Kalau dulu, di kampung-kampung, tuan-tuan, siapa yang menaik ke kedai makan tu, memang dia akan pisahkan pinggan-pinggan tu, tuan-tuan. Orang Islam punya, ini dia. Orang bukan Islam punya, ni bekas dia. Sebab orang bukan Islam, tuan-tuan, setiap benda yang dipakai tu ada bekas dia. Jadi bekas tu yang kadang akan melekat kat kita. Ini tuan-tuan, sampai ke tahap tu. Betul kita ambil tisu, kita lap. Oh, tisu kita lap, tuan-tuan. Kita lap apa? Sudu, cawan tadi, kan? Macam-macam. Walhal bekas tu takkan hilang. Lain, tuan-tuan. Ini kita tengok. Bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang. Jadi kenapa hari ni kita lihat mudah-mudah sangat kita kadang cakap benda-benda yang bukan-bukan. Kita kata Islam itu, Islam ini dan sebagainya, tuan-tuan. Yang merosakkan Islam bukan orang bukan Islam, tuan-tuan. Orang Islam sendiri. Ini kalau kita tengok sungguh-sungguh. Ya? Jadi malaikat kata apa dia? Macam mana kami tak respect kepada Osman? Orang macam ini yang kami respect sangat. Sebab apa? Sebab bila mana Osman start saja mengucap dua kalimah syahadat, bermula pada hari itu, dia benar-benar jaga mata daripada melihat benda-benda yang maksiat, tuan-tuan. Ini nak beritahu apa dia? Cabaran kita hari ini, tuan-tuan, inilah benda-benda macam ni, tuan-tuan. Benda-benda macam ni. Dan benda ni datang daripada mana, tuan-tuan? Datang daripada diri kita juga, bukan orang lain. Kita hari ini banyak nak salahkan orang lain. Oh, kenapa sembahyang tak khusyuk? Orang lain. Sembahyang kenapa itu? Oh, sebab orang lain, tuan-tuan. Sedangkan kita kena lihat diri kita sendiri. Kena lihat diri kita sendiri, tuan-tuan. Kita selalu kadang doa pada Allah SWT. Antara doa yang kita sebut, tuan-tuan, antara doa-doa lah. Mungkin tuan-tuan kalau boleh dengar, tak terdengar. Dan inilah doa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita minta berlindung daripada Allah SWT. Daripada apa? Daripada ilmu la yanfa'. Daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Daripada apa dia, tuan-tuan? Hati yang tidak, qalbul la yakhsha, hati yang tak khusyuk, tak fokus, tuan-tuan. Ini benda-benda inilah ujian kita hari ini, tuan-tuan. Belajar, bukan tak belajar, semua orang belajar, tuan-tuan. Semua orang belajar. TV1 ada program agama. Setiap Khamis malam Jumaat Forum Perdana tak sudah-sudah, tuan-tuan. TV3, tuan-tuan, ada Al-Kuliah. Ada lagi Hidayah, tuan-tuan. TV9 ada Tanyalah Ustaz, Tanyalah Ustazah. Program agama berapa banyak, tuan-tuan. TV Astro ni lagi, tuan-tuan. Masuk lagi TV Hijrah. Banyak, tuan-tuan. Dulu orang tak nak tengok dah program agama ni. Tapi sekarang ni mana TV pun, mana stesen pun kena ada agama, tuan-tuan. Sampai kadang orang tangkap curi-curi, pergi upload lagi, tuan-tuan. Ada 2-3 program TV. Antaranya Hikmah, tuan-tuan. Al-Hikmah ni TV apa? Unify. Siapa yang ada akaun Unify, dia boleh tengok rancangan Hikmah tadi tu. Jadi orang yang ambil nak isi rancangan-rancangan tu dalam stesen Hikmah tadi, tuan-tuan, dia pergi berkata lah, dia bawa kamera dia, mana ada ceramah dia pasang. Lepas tu dia upload kat situ. Dari 2-3 kali dah kena lah, tuan-tuan. Dia kata, ini TV mana ni? TV Hikmah. Oh, kita tak ada apa-apa kontrak, tak payahlah. Sebab saya buat kuliah biasa. Bila kuliah biasa ni memang bahasa saya tak jaga, tuan-tuan. Suka hati aku keluar istilah-istilah, tuan-tuan. Saya cakap terus terang.
Saya ni bukan baik sangat, tapi itulah bahasa nak mengajar diri kita, bukan nak marah siapa pun tuan-tuan. Cuma kalau siapa terasa tu pada muka lah, itu je. Nak macam mana tuan-tuan? Kadang kita ni nak kena ajar. Kita ni tuan-tuan nak kena ajar. Kita ni nak kena ajar. Kalau tidak, tak ada siapa boleh ajar kita tuan-tuan. Tak ada siapa boleh ajar kita. Jadi kena benda dengan benda-benda yang spontan tadi ni. Nanti tiba dia rakam, besok dia keluar kat TV Hikmah, kawan update kat kita. Keluar benda tu, saya kata cilaka budak ni. Aku cakap jangan, keluar, dia keluarkan juga. Minggu depan saya datang situ, awak keluarkan juga kan? Awak tanggung itu dia cakap. Saya dah cakap dia jangan keluar. Awak dapat duit, awak tak bagi kat saya. Kalau kita bagi dia boleh lah. Itu dia. Kita boleh custom lah. Ini tuan-tuan. Jadi itu nak bagi tahu semua benda-benda ni. Inilah masalah kita hari ni sebenarnya. Cabaran hidup sekarang ni, dia datang daripada diri kita sendiri, bukan datang daripada orang. Disebabkan kejahilan kita. Kita kata kita jahil tuan-tuan. Walhal program agama berlambat dah tuan-tuan. Program agama berlambat dah. Radio, IKIM, punya hebat tuan-tuan. Start pada pagi sampai malam, selagi mana kita tak tidur. Santak dengan agama tuan-tuan, penuh. Motivasinya, muhayanya, ustaz itu, ustaz ni, semua keluar tuan-tuan. Semua keluar. TV-nya lagi tuan-tuan. Majalah surat khabar, solusi, hebat tuan-tuan. Banding dengan 10 tahun dulu. Bukan senang. Saya nak masuk TV tuan-tuan, nak pakai kopiah warna putih, minta maaf. Songkok putih tak boleh masuk tuan-tuan. Bila masuk TV ustaz pakai songkok hitam ustaz. Saya beli yang macam ini warna hitam. Macam ini tapi warna hitam. Ustaz, songkok hitam ustaz. Ini kan warna hitam. Ini warna putih tuan-tuan. Itu dia. Tapi saya nak bagi tahu, saya beli songkok yang macam ini warna hitam. Dia kata ustaz, songkok hitam ustaz, songkok hitam ustaz. Ini kan warna hitam. Tak, betul, itu colour hitam, tapi itu bukan songkok hitam tu. Songkok yang macam mana? Saya kata songkok UMNO. Itu dia. Macam-macam ada istilah UMNO, ada istilah PAS. Kadang-kadang pening kepala. Bila saya pakai songkok tu masuk TV, Ustaz UMNO Ustaz UMNO tuan-tuan. Ramai-ramai ustaz tuan-tuan. Saya pun ada orang pelik. Ustaz UMNO ke PAS? Ustaz suka UMNO ke PAS? Tuan-tuan suka siapa tuan-tuan? Tuan-tuan suka siapa? Suka hati lah kita suka siapa-siapa. Betul tak? Undi tu rahsia. Apa nak cerita? Tapi kalau tanya kat saya suka siapa? Saya suka yang menang. Betul tak? Lawan bola, kau sokong siapa? Kau sokong pasukan yang kau sokong tu kalah. Kau kata cilaka, menyesal aku sokong. Itu dia, betul tak? Jadi sokonglah yang menang. Habis cerita seronok, betul tak? Itu maknanya, walaupun orang kata kita ni talam dua muka ke, lalang ke, lantak pi lah. Suka hati lah, sebab kita nak hidup senang, nak hidup tenang. Jadi kalau sokong yang senang, yang menang, senang kita buat kerja. Cuma kalau saya sokong yang kalah, tuan-tuan, aku nak dakwah pun susah. Tak masyuk lah. Betul tak? Tuan-tuan, ini bagi tahu. Jadi tak usah cerita lah benda-benda itu semua. Ini semua kita tuan-tuan, apa pun nak dipolitikkan, semua nak dipolitikkan tuan-tuan. GST ke pekerjaan tuan-tuan. Apa kena mengena tuan-tuan? Apa kena mengena? Anak saya darjah 5. Laki. Anak saya tak ramai tuan, 7 je. Anak saya 7, alhamdulillah tuan-tuan. Itu pun sibuk ceramah tu. Kalau tak sibuk ceramah mungkin 14 tuan-tuan. Anak saya laki darjah 5 balik. Dia balik, dia kata apa dia? Abi, GST haram kan? Budak sekolah darjah 5, apa kena mengena GST dengan dia? Saya kata, saya tanya dia, PE dapat mana? Cikgu tadi sebut dalam kelas. Cikgu sebut dalam kelas? Masuk dalam silibus ke tu? GST tu masuk dalam silibus ke? Kalau tak masuk dalam silibus, apa cerita? Nak bercerita buat apa? Ini tuan-tuan, ini minal qalbi la yasya'. Kita tak fokus tuan-tuan. Hidup kita ni, kita tak fokus. Sebab tu kita serabut. Tuan-tuan. Apa kena mengena? Kau nak bayar, tak nak bayar sudah. Kalau kau rasa tertekan, kau ternaya, akhirat kan ada. Apa masalah? Kalau betul lah PM kita tipu, tuntutlah kat sana nanti. Kat dunia jalan lah, macam dia ada jadi PM. Kalau kau jadi PM, mungkin kau lagi teruk. Nanti cuba fikir tuan-tuan. Ini kita kutuk pemimpin kita, kita tutup pemimpin kita tuan-tuan. Kalau kita sendiri kutuk pemimpin kita, apa maruah kita tuan-tuan? Kita jatuhkan maruah diri kita sendiri, bukan PM tu tuan-tuan. Kita kata dia lagi naik lagi tuan-tuan. Darjat dia tinggi di sisi Allah tuan-tuan. Cuba kita tengok, buka dalam Quran, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ada tak letak nama kita kat situ? Tak kepada Allah, tak kepada Rasul, taklah kepada mama, taklah kepada papa. Ada tuan-tuan? Tak ada. Pemimpin, tak kepada Allah, tak kepada Rasul, tak kepada pemimpin. Jadi yang darjat tinggi sebut pemimpin tuan-tuan. Kita duk kata pemimpin, walau darjat dia lagi tinggi
di sisi Allah dan Rasul. So kita nak jadi apa, tuan-tuan? Itu cerita dia. Banyak tuan-tuan. Sengaja saya nak cerita semua serabut ni, tuan-tuan. Inilah gambaran hati kita yang serabut sebenarnya. Sebab kita tak fokus. Dalam sembahyang kita dah hajar dah tomak nina. Apa maksud tomak nina, tuan-tuan? Tomak nina ketika rukuk, tomak nina ketika tidak, tomak nina ketika sujud, tomak nina ketika anda duduk antara dua sujud. Tuan-tuan, apa maksud tomak nina? Tomak nina tu itminan, tenang. Macam mana kita boleh tenang, tuan? Bila kita fokus. Ya? Minda kita fokus solat, hati kita fokus solat, fokus pada bacaan, fokus pada makna, fokus pada perbuatan, penghayatan. Tenang, tuan-tuan. Ya? Jadi macam mana kita nak tenang dekat luar kalau dalam sembahyang pun kita dah serabut, tuan-tuan? Serabut dalam sembahyang dah. Ya? Ini kita tengok satu, tuan-tuan. Ini cerita-cerita masyarakat hari ini. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, cabarlah apa sekalipun, tuan-tuan. Datanglah apa bentuk cabaran sekalipun, tapi kalau kita tak betulkan diri kita, tuan-tuan, dan hati kita ni kita tak besarkan, hati kita tak bersihkan, hati kita ni kita tak hidupkan, tuan-tuan, sedih sangat. Allah sebut dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, surah Wasyamsi wa duhaha. Dan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah, berjayalah, cemerlanglah siapa yang bersihkan hatinya, baiki hatinya, betulkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya rugilah, malanglah, celakalah orang yang kotorkan hatinya, jahatkan hatinya, tuan-tuan. Hari ini kita kata orang tu jahat. Sebenarnya bukan orang tu jahat, tapi kita yang tak baik dengan dia. Ini antara benda-benda, tuan-tuan. Cuba kalau kita baik, tuan-tuan. Kan kita dah diajar oleh Nabi. Kan? Balaskah kejahatan itu dengan kebaikan. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Tapi hari ini tak, kadang kita lagi jahat pada orang, kita lagi jahat pada orang. Ini nasib baik bulan puasa ni. Kalau tidak, kau tengok mulut aku macam mana. Tuan-tuan. Ayat-ayat ni kan biasa keluar, betul tak? Nasib baik bulan puasa ke tidak? Tuan-tuan, dia cakap nasib baik. Walaupun sebenarnya alhamdulillah lah, Allah selamatkan dia. Kalau tidak, habis telanjang semua aib dia nampak, tuan-tuan. Kita hari ini bila sebut aib, kita nampak kalau orang tu telanjang. Sebenarnya bila keluar benda-benda tadi tu daripada mulut dia, daripada perangai dia, itu dia menelanjangkan diri dia juga, tuan-tuan. Ini kita sama-sama lihat, sama-sama renung. Jadi, tuan-tuan, sesedar yang dirahmati Allah sekalian, cabaran-cabaran yang kita hadapi sekarang ni, kita selesaikan dengan pendekatan yang digunakan oleh Nabi SAW. Nabi ada sebut, tuan-tuan, apa dia? Ingat mati. Bila kita banyak ingat mati, tuan-tuan, boleh selesai banyak masalah. Ini dia benda-benda. Sebab Nabi sebut apa dia? Orang yang paling cerdik ialah orang yang banyak ingat mati. Bila ingat mati, tuan-tuan, dia takkan suka buat kesilapan. Kalau terbuat, dia akan minta ampun, minta maaf cepat. Dia akan baiki cepat, tuan-tuan. Hari ini punya kerja, dia selesaikan hari ini. Supaya kalau dia mati, tuan-tuan, besok orang nak ambil fail kerja dia senang. Ini contoh. Itu kalau dalam bab kerja, dalam bab rumah tangga. Setiap kali nak baring, tidur, sembang dengan rumah dia. Kalau apa-apa besok jadi, gerakkan abang keras je. Bukan keras yang tu, keras semua lah. Itu dia kan. Tuan-tuan, kadang kita fikir keras satu je, tuan-tuan. Jadi kalau besok-besok pagi, gerakkan abang keras je semua. Tak usah nangis lah, maknanya abang dah tak ada dah. Itu, tuan-tuan. Panggil lah. Ada dekat dapur tu, bila tak, abang dah tampal dah tu nombor telefon Nazir Masjid. Sebab kadang kat dapur tu yang ada nombor acong, gas habis. Acong dia habis. Kalau suami meninggal, telefon acong. Acong tu dia. Suami gua mati, no more gas. Itu dia. Ini pun benda-benda macam ni kita beringat. Kita kena beringat. So maknanya kalau esok lusa kita tak ada, tuan-tuan, apa nak jadi pada anak-anak kita? Anak-anak tengok elok-elok. Kalau apa-apa urusan-urusan rumah ni sebagainya, kan? Ini pomennya, ini tukangnya. Kadang benda-benda macam tu, tuan-tuan, orang rumah tak tahu semua benda tu. Ini kena, tuan-tuan. Kita suami jangan main syok je. Kadang letak ni pun tu dia, belum sempat nak nyembang-nyembang. Tu dia, tuan-tuan. Dulu masa bercinta, tuan-tuan, tak tidur pun tak apa, tangan sebelah ni jadi bantal, tuan-tuan. Sekarang tak payahlah, tak payah, bantal sendiri, tuan-tuan. Tuan-tuan, sama je kita, tuan-tuan. Ini benda-benda macam ni. Sampai dalam agama tu memang diceritakan. Imam Ghazali sebut, setiap kali kalau kita nak tidur ni, masa dah habis. Itu dia, tuan-tuan. Aku buat masa particular pula, tuan-tuan. Cerita tak apa-apa. Dia nasib lah, tuan-tuan. Nampak macam mana, kan? Itu cerita dia. Jadi Imam Ghazali sebut apa dia? Setiap kali ni kalau boleh kita ni, orang Islam ni, setiap kali kalau nak tidur ni, kalau boleh buat wasiat pula. Buat wasiat. Apa maksud wasiat, tuan-tuan? Jangan cerita yang serabut-serabut tu. Kena pergi buat dokumen ke tak. Buat wasiat ni maksudnya kena sembang, kena pesan pada isteri.
Contoh macam tadi, kalau besok abang dah tak bangun ke apa semua, buatlah urusan yang sepatutnya. Itu dia. Tentang amalan-amalan anak-anak, tengok anak-anak kita punya solat, puasa, peribadi dia, akhlak dia, tengok dia kawan dengan siapa. Ni kamu kena tengok semua yang kata. Abang kat luar kadang sibuk cari rezeki dan sebagainya. Ni benda-benda ni sembang. Kalau boleh benda tu ditulis. Ambil kertas, tulis. Tulis tuan-tuan, tulis yang kalau abang mati besok, jangan sedih, jangan apa semua. Abang sebenarnya harta banyak, tu dia. Cuma saja tak nak cerita kat kau masih hidup, tu dia. Sebab kalau cerita nanti kau minta. Tu dia kan. Tapi nak macam mana, abang pun hutang banyak juga. Tu dia. So tak apa, harta banyak, hutang banyak, settle lah, bayar lah. Itu contoh. Macam-macam lah kita boleh pesan kat situ, tulis. Satu lagi, abang minta maaf banyak-banyak sebab abang telah menduakan kau. Itu dia. Itu dia kan, tuan-tuan. Yang seorang tu duduk dekat, tak jauh daripada Sungai Besi, Sungai Gangsa di sebelahnya. Sempang rumah sekian, anak dia ada 3. Jadi kalau apa-apa pun, buatlah elok-elok dengan dia, urusan elok-elok. Itu kalau besok mati, orang rumah kita ambil benda tu, dia baca, dia terkejut ke, dia maki hambur kita, tak apalah, kita dah mati dah, nak macam mana. Jadi dia kena uruslah benda tu elok-elok. Tapi kalau hidup besok tuan-tuan, kena buang surat tu. Kalau tidak confirm mati, itu dia. Itu cerita dia. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, ini dia. Nak selesaikan masalah yang serabut banyak ni tuan-tuan, jalan keluar dia ada. Jalan keluar dia ada. Ingat mati banyak-banyak. Jadi kalau kita ingat mati tuan-tuan, kita takkan daya siapa, takkan nindas siapa, takkan buat itu, buat ini, tipu. Tak ada tuan-tuan. Ini kita fikir sendiri. Apa lagi tuan-tuan? Ingat nak buat baik sebanyak yang boleh. Selagi mana kita hidup, kita nak buat baik, nak buat baik, nak buat baik. Itu cerita. Bila mana kita celik mata saja tuan-tuan, tekad sungguh-sungguh dalam diri kita, kita nak buat kebaikan. Sebab Nabi ada sebut, orang yang paling beruntung, siapa dia tuan-tuan? Yang bangun saja daripada tidur, bangun saja, duduk saja. Duduk saja daripada tidur, belum gosok gigi, belum buat apa ni, lantas terdetik dalam diri dia, dalam hati dia, dalam minda dia, hari ni aku nak buat baik sungguh-sungguh. Masuk buat baik tu apa dia? Hari ni aku nak mengaji. Semalam aku dah habis satu juzuk. Sonok juga rupanya bila baca Quran banyak-banyak ni tuan-tuan. Kemanisan di situ. Jadi hari ni aku nak tambah lagi, kalau boleh 2 juzuk hari ni. Itu tuan-tuan. Dia sedap lah. Hari ni aku nak zikir banyak-banyak. Hari ni aku nak dengar kuliah. Dia contoh. Hari ni aku nak jamu orang buka puasa. Hari ni aku nak tarawih kat sini. Dia set. Jadi bila kita set tuan-tuan, Nabi sebut siapa yang paling beruntung, siapa dia? Orang yang bangun saja daripada tidur, lantas terdetik nak buat kebaikan. Tuan-tuan, bila otak kita terdetik ni tuan-tuan, hati kita terdetik dengan kebaikan, where the mind goes, energy follows. Itu bahasa Arab tuan-tuan. Where the mind goes, energy follows. Kemana kita dapat idea, tak terdetik nak buat satu benda, di situ kita akan dapat tenaga nak buat benda tadi. Jadi bila kita set hari ni, kita nak khatam lagi, nak habiskan satu juzuk juga tuan-tuan. Jadi paling tidak dia akan cari masa, cari ruang nak buat benda tu. Jadi bila dia dah cari masa, cari ruang nak buat benda tu, bermakna dia punya perjalanan hidup tu, hari tu penuh dengan kebaikan. Orang ajak mula pun, tak apalah ni aku nak baca Quran lah. Orang ajak tu, nantilah aku nak ni. Sebab dia dah fokus satu. Tuan-tuan. Jadi selagi mana dia tak buat benda tu, dia rasa macam tak puas lagi lah. So dia akan cari jalan juga, sebab dia dah set dah benda tu. Dan siapa orang paling malam? Nabi sebut siapa manusia paling malam? Yang bangun saja daripada tidur, lantas terdetik nak buat kejahatan. Semalam dia kenakan aku, siap hari ni aku nak buat apa kat dia. Okey, tak apa, aku cadang, aku nak kenakan dia nanti. Dia dah plan tuan-tuan. Jadi bila dia set benda tu, dia akan penuhkan hidup dia macam itulah, dengan kejahatan. Tak sudah-sudah lah. Jadi Nabi kata inilah orang yang paling malam, cerita dia. Jadi bermakna kita set pula apa yang agama dah sarankan kepada kita untuk elak daripada macam-macam cerita dan sebagainya. Penuhkan hidup kita dengan sebanyak baik, sebanyak mana kebaikan yang kita boleh buat. Sama ada untuk diri kita sendiri, kita banyakkan selawat sambil berjalan, banyakkan berzikir, banyakkan renung, banyakkan muhasabah. Itu untuk diri kita sendirilah. Untuk orang lain, senyum, tolong apa yang boleh kita tolong tuan-tuan. Kerja kita tak siap tapi sibuk tolong orang, ini pun masalah juga. Jangan kata, dia baik, kerja sendiri tak siap tuan-tuan. Itu dia. Selesaikan kerja kita dulu, barulah buat kerja orang. Itu antaranya. Sebab kalau apa-apa jadi pun, bos akan tanya, kau punya kerja siap tak? Sama juga kita dengan Allah. Bila di akhirat Allah akan tanya, apa kerja kau buat tak? Kerja mak, kau sibuk kerja bapak, buat apa? Hari ni bapak banyak sibuk kerja mak sibuk kerja bapak. Itu pun satu bab tuan-tuan. Sama juga kita rakyat dengan pemimpin, yang kau sibuk kerja pemimpin, apa hal? Kau buat kerja kau dulu. Ini contoh benda-benda ni. Benda-benda ni kita tuan-tuan, kita settlekan kerja kita. Jangan sibuk kerja orang lain, jangan sibuk kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita beramal ni. Dapat pahala ke? Pahala ke tak pahala tu Allah punya cerita.
Yang penting kita buat baik, itu cerita dia. Ya? Besar ke sikit, banyak lah tak pergi lah tuan-tuan. Betul, kadang bila kita nak buat ni orang tanya, ni apa, buat baik ni ikhlas ke? Ya? Macam ikhlas je buat benda ni semua. Ya? Ikhlas ke tak ikhlas tu bukan cerita. Yang penting kita buat. Tuan-tuan, ada orang kata tak payahlah nak buat baik ni selagi kan, kalau tak ikhlas tuan-tuan. Ya? Ikhlas tak ikhlas tu Allah punya cerita. Allah punya cerita tuan-tuan. Ni saya ceramah ni, ikhlas tak ikhlas, apa nak tanya dekat saya? Dah orang panggil saya ceramah lah. Ya? Tuan-tuan. Jadi bukti keikhlasan tu hanya Allah saja yang tahu lah. Yang saya sendiri boleh rasakan, hari ni aku ikhlas tak ikhlas tuan-tuan. Kalau ikutkan memang aku tak ikhlas. Betul tuan-tuan, kalau ikutkan sebab aku nak tidur. Kan? Bulan puasa tidur sedap tuan-tuan. Saya tahun lepas, memang saya tak ambil ceramah. Tahun lepas, saya tak ambil ceramah tuan-tuan. Memang saya tidur je. Kebetulan saya tak berapa sihat tuan-tuan. Tahun ni memang saya niat dah. Ruginya tahun lepas aku tak ceramah sebab tak ada duit raya. Itu dia tuan-tuan. Ini paling tidak aku ada duit raya. Itu kalau kita fikir macam tu, salah ke? Salah ke saya fikir macam tu? Kau tolong jawab, aku tak tahu tu dia. Tapi paling tidak benda tu bukannya salah pun. Bukan aku menipu ke, bukan aku jual maruah aku ke sampai boleh dapat benda, tak. Kan? Bayaran berapa cerita dan sebagainya itu pun tak ada isu tuan-tuan. Saya cakap 25 tahun tuan-tuan saya dah ceramah kat Malaysia ni. Kan? Macam-macam sambung surat saya dah dapat dah tuan-tuan. Kan ustaz, kita ni buat kerja agama ceramah-ceramah ni ustaz, untuk lillahi ta'ala ustaz. Memanglah lillahi ta'ala tak usah ceritalah tuan-tuan. Inna solati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, amal ibadahku memang untuk Allah tuan-tuan. Saya dulu kecil-kecil tuan-tuan jahat. Saya baca dalam sembahyang. Sesungguhnya inna solati itu tu, and inna Suzuki wa Yamaha wa Honda wa Kawasaki tuan-tuan. Jahat aku ni dulu tuan-tuan. Tapi jadi ustaz tuan-tuan. Jangan main-main. Sampai cikgu tu pukul Ghazali kata kan macam ni tuan-tuan. Kan saya bukan Ghazali tuan-tuan. Kan? Ini cerita dia. Kan? Salam dia bagi sambung surat, kita balik. Masuk dalam highway nak bayar tol tuan-tuan. Buka sambung surat, dia nak bayar tol. Buka kertas, dia lipat. Buka kertas tu dia tulis lillahi ta'ala. Bagi emergency tu drama tu dia. Gila tuan-tuan. Nak sampai tol dia tulis lillahi ta'ala. Kan? Jangan buat malu lah tuan-tuan. Biasa dah dapat dah tuan-tuan. Siap bersyair pula pun ada. Ustaz, teruskan perjuangan. Takbir tuan-tuan. Takbir tuan-tuan. Kita pun sampai kat petrol pump. Kak, takbir tak keluar tuan-tuan. Macam tuan-tuan, tak usah cerita lah benda dia kata saya boleh gelak seorang-seorang tuan-tuan. Tapi itulah yang kata orang proses nak jadikan kita ikhlas ataupun tak ikhlas. Kalau tak ada proses itu semua tuan-tuan, kita ni buat apa? Seronok-seronok lah. Seronok kumpul duit, seronok kelemon sana, kelemon sini dan sebagainya. Ya? Tapi bila kita dah lalui semua proses-proses tadi tuan-tuan, ikhlas tak ikhlas tu secara automatik tuan-tuan. Tak payah cerita lah. Macam mana kita sebut usolli fardhan maghribi lillahi ta'ala. Ya? Tak sebut lillahi ta'ala pun tak apa. Kalau kita tengok perbahasan fiqh dan sebagainya, lillahi ta'ala tak payah sebut pun tak apa. Sebab siapa ada sembahyang untuk benda lain?